Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Anis Atira bersama-sama dengan saudari Nadia Syakira akan menjadi moderator bagi forum yang kita adakan pada hari ini. Tajuk kita pada hari ini adalah ideologi baru membawa kemudaratan kepada masyarakat. Saya akan bertindak sebagai moderator 1, manakala saudari Nadia Syakira pula bertindak sebagai moderator 2. Sebelum memulakan forum kita pada hari ini, saya ingin memperkenalkan 5 orang ahli panel kita yang cantik lagi rupawan, iaitu saudari Nur Aisyah Afika, saudari Nur Yusra Umaira, saudari N. Kusuma, saudari Nur Kambilia Husna, dan saudari Nur Hayati. Selamat datang saudara dan saudari sekalian. Kompang Perigama Pusaka Bangsa dibalu oleh si anak muda. Hadir tuan meriah suasana, kami menyambut penuh gembira. Terima kasih kepada saudari Anis kerana sudah bertindak sebagai pembuka bicara untuk forum pada hari ini. Sebelum saya memulakan perbincangan ini, izinkan saya mengupas sedikit tentang tajuk forum ini. Sebelum berlakunya penjajahan kuasa barat seperti Portugis, Belanda, British dan Jepun di Tanah Melayu, setiap perlakuan, percakapan dan perbuatan seharian bersandarkan pada adab tradisional Tanah Melayu. Tetapi, corak pemikiran masyarakat setempat telah dipengaruhi dengan corak pemikiran bangsa yang menjajah. Mengapa hal ini terjadi? Kerana semasa penjajahan kuasa barat di Tanah Melayu, kuasa barat telah membawa corak pemikiran yang mereka amalkan dalam kehidupan mereka. Secara tidak langsung, masyarakat Melayu yang berurusan dengan kuasa barat memerhati, memahami dan seterusnya mengaplikasikan corak pemikiran barat dalam kehidupan mereka. Kini, masyarakat berdepan dengan perubahan ideologi yang dilihat lebih terbuka dan moden bercampur dengan ideologi barat dan tradisional. Terima kasih saudari Nadia atas pengenalan ringkas yang beliau terangkan sebentar tadi. Bagi meneruskan forum kita pada hari ini, izinkan saya mengajukan soalan kepada ahli panel pertama kita, iaitu saudari Nur Aisyah. Saudari Nur Aisyah, boleh saudari jelaskan apakah maksud dan konsep modernisme dan pasca modernisme? Terima kasih saudari Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu sahaja saya boleh menjelaskan tentang maksud dan konsep modernisme dan pasca modernisme kepada para hadirin yang dihormati. Modernisme ditaktifkan sebagai pemikiran dan gerakan yang berjuang menggantikan segala pemikiran tradisionalisme supaya sesuai dengan keadaan semasa yang dianggap sebagai moden. Ia juga ditaktifkan sebagai gerakan falsafah yang seiring dengan perubahan budaya yang timbul dari transformasi yang semakin meluas dalam masyarakat barat pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Antara faktor yang membentuk modernisme adalah pembangunan masyarakat, perindustrian moden dan pertubuhan pesat bandar-bandar yang juga diikuti dengan reaksi seram terhadap Perang Dunia I. Modernisme juga mempunyai banyak ahli moden yang menolak kepercayaan agama. Pasca modernisme pula merupakan satu istilah yang merujuk kepada perkembangan dalam ilmu teori kritikal, falsafah, seni bina, seni, kesusastraan dan budaya tetapi tidak menggantikan modernisme. Pasca modernisme ini merupakan lanjutan daripada fahaman modernisme yang telah menjadi tunjang kepada pemikiran dan kehidupan masyarakat di barat. Sekian, saya serahkan kembali kepada moderator kita, saudari Anis. Terima kasih saudari Nur Aisyah atas penerangan yang ringkas dan padat sebentar tadi. Sidang hadirin yang dihormati, demikian merupakan penjelasan tentang maksud modernisme dan pasca modernisme yang pada pandangan saya merupakan penjelasan yang terperinci dan menarik daripada saudari Nur Aisyah. Di sini dapatlah kita simpulkan bahawa modernisme dan pasca modernisme merupakan pemikiran atau gerakan yang menggantikan segala pemikiran tradisionalisme. Oleh sebab kita sudah mengetahui apa itu modernisme dan pasca modernisme, kita akan meminta saudari Nur Yusra yang merupakan panel kedua kita pada hari ini bagi memberikan contoh ideologi-ideologi baru dan kesannya terhadap manusia sejagat. Terima kasih kepada moderator saudari Anis atas soalan yang diberikan. Saya Nur Yusra Umaira selaku ahli panel kedua dalam forum kita pada hari ini. Antara kesan ideologi baru yang boleh mempengaruhi manusia sejagat ialah kerapuhan sistem kekeluargaan. Hal ini disebabkan oleh pengaruh budaya hedonisme yang telah menjadi ideologi gaya hidup bebas terutamanya dalam kalangan remaja dan golongan belia. Perkara ini bukan sahaja boleh terjadi dalam keluarga yang berantakan, malah ia boleh terjadi dalam keluarga yang bahagia. Anak-anak remaja yang merasakan yang mereka tidak mendapat sokongan
dan tidak difahami oleh keluarga, lebih-lebih lagi tentang hal yang berkaitan dengan jiwa dan dunia mereka, membuatkan mereka memilih hedonisme untuk mengisi kekosongan dalam jiwa kerana dipengaruhi oleh rakan sebaya tanpa mereka sedari. Ini telah menyebabkan nilai moral dalam diri semakin terhakis akibat terpengaruh dan terjebak dengan gejala sosial melebihi batasan agama yang ditetapkan. Sebagai contoh, hiburan melampau, merokok, melepak dan sebagainya. Seterusnya ialah memberi kesan kepada kepercayaan dan amalan beragama. Pemikiran liberalisme merupakan fahaman yang menyeru kepada pemahaman dan pengamalan agama secara bebas tanpa terikat dengan pemahaman para ulama Islam terdahulu. Perkara ini telah diamalkan oleh segelintir masyarakat di Malaysia sejak dahulu lagi akibat pengaruh ideologi barat. Hal ini menyebabkan kekeliruan dan kesesatan dari sudut fahaman dan pemikiran masyarakat Islam terhadap agama Islam itu sendiri. Namun begitu, fahaman yang jelas bercanggah dengan ajaran Islam yang sebenar masyarakat pada hari ini telah menyebabkan mereka lebih cenderung untuk melakukan perbuatan mengikut kehendak hati dan logik akal, yang mana akan memburukkan imej serta kesucian dan ketulinan agama Islam. Sekian sahaja pandangan saya pada kali ini. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih Saudari Nur Yusra atas penjelasan yang cukup bernas tentang contoh ideologi baru dan kesannya terhadap manusia sejagat. Adakah Saudari N ingin membuat apa-apa penambahan? Terima kasih kepada moderator, Saudari Anis atas soalan yang dianjurkan sebentar tadi. Salam sejahtera saya ucap kepada semua hadirin dan hadiran yang saya hormati. Saya N. Kusuma selaku ahli panel ketiga dalam forum kita pada hari ini. Saya akan menambah sedikit maklumat tentang contoh ideologi dan kesan terhadap manusia sejagat. Kesan ideologi baru yang banyak mempengaruhi manusia sejagat mewujudkan pemikiran yang terbuka di kalangan masyarakat dan sosial budaya. Pemikiran terbuka mewujudkan banyak gerakan seperti gerakan feminisme atau hak asasi persamaan gender. Mereka mempersoalkan tentang keadilan sosial, hak kemanusiaan dan pelbagai lagi yang memberi kesan negatif terhadap masyarakat. Perbuatan ini menimbulkan masalah seperti fahaman feminisme yang menentangkan kebenaran dan gerakan LGBT yang inginkan mereka untuk diterima. Contohnya perarakan LGBT yang berlaku di Malaysia pada tahun 2019. Selain itu, wujudnya sikap individualistik, sikap mementingkan diri sendiri dan tidak suka dikongkong oleh seseorang atau sesuatu pihak. Golongan ini memandang rendah terhadap persekitaran sekeliling yang merosakkan pemikiran masyarakat dan sosial budaya di Malaysia, serta beranggapan ianya tidak penting dan tidak mendatangkan faedah kepada diri sendiri. Sekian, itu sahaja pandangan dari saya. Saya serah kembali kepada moderator. Terima kasih Saudari N atas penambahan maklumat yang baik dari beliau sebentar tadi. Daripada maklumat yang diberikan oleh Saudari Nur Yusra dan Saudari N sebentar tadi, dapatlah kita simpulkan bahawa ideologi-ideologi baru yang tercetus kesan daripada pemikiran atau gerakan modernisme dan pasca modernisme ini membawa kemudaratan kepada manusia sejagat. Seterusnya, saya ingin bertanyakan kepada ahli panel keempat kita, Saudari Nur Kamilia, apakah langkah-langkah mengeluarkan pengaruh kolonisasi dalam pemikiran generasi anak muda? Silakan Saudari. Terima kasih kepada moderator Saudari Anis selaku moderator kita pada hari ini atas soalan yang diajukan. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua hadirin dan hadirat yang saya hormati. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk hadir dan turut serta dalam forum kita pada malam ini. Seperti yang kita dapat lihat, ideologi songsang atau pemahaman yang tidak betul terhadap sesuatu perkara semakin menjadi-jadi seperti cendawan tumbuh selepas hujan dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Hal ini berlaku disebabkan oleh wujudnya pelbagai perhati muda alih seperti telefon pintar yang kian mempengaruhi kanak-kanak. Ideologi songsang merangkumi pelbagai aspek. Sebagai contoh, aspek yang paling penting adalah rohani dan emosi. Langkah terbaik untuk mengeluarkan pengaruh kolonisasi dalam pemikiran generasi muda adalah dengan memberi bimbingan kaunseling. Pihak kaunseling hendaklah memberi teguran dan nasihat kepada masyarakat berkenaan dengan ideologi songsang. Hal ini demikian, mereka akan sedar bahawa perkara yang mereka lakukan itu adalah salah. Pihak kaunseling juga boleh mengadakan kempen dan ceramah kepada masyarakat bagi meningkatkan pengetahuan berkenaan buruknya kesan ideologi songsang dalam kehidupan kita.
Bukan itu sahaja, pihak sekolah juga boleh menerapkan kepada pelajar berkenaan dengan ideologi songsang yang merupakan tindakan yang salah dan tidak bermoral. Perkara ini boleh dielakkan dengan cara memberi pendedahan melalui subjek pendidikan moral dan pendidikan sivik dan kewarganegaraan. Hal ini kerana pendidikan moral dan pendidikan sivik merupakan salah satu teras utama untuk mendidik masyarakat mengetahui peranan dan panduan dalam kehidupan. Sekian sahaja pandangan saya pada kali ini. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih Saudari Nur Kamilia atas penerangan yang begitu bermanfaat sebentar tadi. Mungkin Saudari Nur Hayati ingin membuat sedikit penambahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada moderator Saudari Anis Atira. Sebagaimana yang diperkatakan oleh Saudari Kamilia sebentar tadi, penggunaan teknologi ini sememangnya memberi pengaruh yang sangat besar terhadap generasi muda. Hal ini kerana penyebaran teknologi internet ini tidak mengenal jarak, waktu serta usia dan ia juga merupakan suatu kemestian. Oleh itu, jelaslah bahawa teknologi internet ini memberikan suatu pemikiran yang kontradiktif kerana di satu sudut, internet memberikan impak positif namun di sudut lain, impak negatifnya juga tidak dapat dihindari. Seharusnya ibu bapa memberikan pengawasan yang rapi ke atas anak-anak semasa menggunakan peranti teknologi ini supaya anak-anak dapat diarahkan ke sudut yang lebih positif dan dapat terhindar dari pengaruh negatif. Tambahan lagi, peranan media massa juga merupakan salah satu langkah yang berkesan untuk mengeluarkan pengaruh kolonisasi dalam pemikiran generasi muda. Penggunaan teknologi dan gadget tiada sekatan dalam kalangan generasi muda dikuatiri akan mempengaruhi mereka dengan ideologi negara luar yang lebih indah dan megah berbanding negara kita. Oleh itu, pihak yang berkaitan perlulah mencari iktihar dalam menangani hal ini dengan cara menguatkuasakan undang-undang dan peraturan ke atas media digital dan media sosial yang merupakan wadah yang berpotensi menyediakan ruang tanpa sempadan dalam menyebarkan pengaruh, pahaman, pemikiran dan ideologi songsang kepada masyarakat melalui laman web, blog, Facebook, YouTube dan sebagainya. Pihak tertentu juga hendaklah menggalakkan penerbitan penulisan, karya seni atau program yang berunsur semangat patriotisme dan nilai murni sejagat dengan memberi penekanan kepada prinsip informatif yang bersifat sahih, benar, tepat serta bebas daripada unsur-unsur negatif dan tidak bermoral bagi melindungi pahaman serta pemikiran generasi muda. Sekian saja pandangan saya pada kali ini. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih Saudari Nur Hayati. Daripada penerangan yang diberikan oleh Saudari Nur Kamilia dan Saudari Nur Hayati sebentar tadi, dapatlah kita membendung isu ideologi-ideologi songsang ini dengan lebih efektif. Oleh yang demikian, saya akan serahkan kepada moderator 2, Saudari Nadia untuk sesi soal jawab. Silakan Saudari Nadia. Terima kasih kepada Saudari Anis. Kita akan teruskan forum kita dengan sesi soal jawab. Dipersilakan para hadirin yang dihormati bertanyakan apa-apa saja soalan yang berkaitan dengan tema forum kita pada hari ini kepada ahli-ahli panel kita yang arif lagi bijaksana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jamil bin Ismail. Saya ingin bertanyakan soalan kepada Saudari Nur Aisyah. Saudari ada menyebut tentang pemikiran tradisionalisme sebentar tadi. Bolehkah saudari menjelaskan dengan lebih lanjut tentang apakah itu pemikiran tradisionalisme? Terima kasih kepada Saudara Jamil atas soalan yang beliau ajukan sebentar tadi. Apa itu tradisionalisme? Tradisionalisme ialah fahaman yang berdasarkan tradisi. Ia adalah ajaran yang mementingkan tradisi yang diterima dari generasi sebelumnya sebagai pegangan hidup. Menurut D. Bono, iaitu salah seorang ahli tradisionalisme, minda manusia tidak mampu mencapai selalunya benar. Untuk itu, wahyu daripada Tuhan sangatlah diperlukan. Terima kasih Saudari Aisyah atas kesudian beliau menjawab soalan tadi. Izinkan saya bertanya satu lagi soalan. Bolehkah saudari jelaskan bagaimana tercetusnya ideologi modernisme? Modernisme ini mula muncul hasil daripada fahaman sekularisme yang asalnya bertapak di Eropah pada abad ke-15 hingga abad ke-17. Fahaman modernisme ini pada mulanya bertujuan untuk menentang fahaman tradisionalisme daripada kitab Bible. Oleh yang demikian, ianya memberi impak kepada masyarakat Eropah yang mula membebaskan diri mereka daripada agama mereka. Secara jelas, teori ini dapat difahami bahawa modernisme merupakan satu pemberontakan radikal yang melawan kewujudan agama dan Tuhan. Pemberontakan yang berlaku telah mencetuskan gerakan Renaissance di Eropah. Ketika itu, setiap bangsa yang menyokong ideologi modernisme dianggap sebagai bangsa yang maju, manakala bagi mereka yang menolak pemikiran ini akan dianggap sebagai bangsa mundur dan ketinggalan zaman. Golongan modernis
menjelaskan bahawa setiap individu yang dilahirkan memiliki keistimewaan dan potensi yang tersendiri yang dapat membentuk jati diri individu tersebut mengikut acuan yang sedia ada. Saya faham sekarang. Terima kasih Saudari Aisyah atas penerangan yang bermanfaat sebentar tadi. Saya serahkan semula kepada Saudari Nadia selaku moderator forum ini. Terima kasih Saudara Jamil dan juga Saudari Aisyah atas soalan dan jawapan yang bernas yang telah mereka bincangkan sebentar tadi. Di sini kita tahu apa itu tradisionalisme dan bagaimana ia tercetus. Kita teruskan lagi sesi soal jawab kita dengan pengajuan soalan seterusnya. Silakan. Assalamualaikum, saya Zainal Nabila binti Zainuddin. Saya ingin bertanyakan soalan kepada ahli panel keempat iaitu Saudari Camelia. Bolehkah saudari menerangkan dengan lebih terperinci tentang peranan ibu bapa dan pihak kerajaan dalam mengeluarkan pengaruh kolonisasi? Terima kasih. Waalaikumsalam dan terima kasih kepada pengajuh soalan Saudari Zainal Nabila di atas soalan yang diajukan. Pada pandangan saya, peranan ibu bapa amatlah penting dalam mengeluarkan pengaruh kolonisasi dalam kalangan masyarakat. Ibu bapa hendaklah menjadi teladan utama kepada anak-anak. Cara ini hendaklah diterapkan sejak kecil lagi oleh ibu bapa kepada anak-anak. Ibu bapa seharusnya memantau tindakan anak-anak supaya mereka tidak terpesong. Para ibu bapa perlu meluangkan masa bersama anak-anak supaya mereka dapat perhatian secukupnya. Dengan hal ini, ibu bapa dapat mengawal tingkah laku dan mampu untuk mengambil tindakan awal kepada anak mereka. Seterusnya, bagi pihak kerajaan pula, pihak kerajaan juga mestilah mewujudkan undang-undang yang boleh menghalang perkara-perkara yang dapat membawa kemudaratan kepada masyarakat. Contohnya, mengenakan denda kepada golongan LGBT, bahagian agama Jabatan Perdana Menteri sedang dalam proses mengindah Akta 355 bagi mempertingkatkan hukuman atas kesalahan membabitkan golongan lesbian, gay, biseksual dan transgender LGBT. Seperti yang sedia maklum, di Malaysia pesalah akan dikenakan 3 tahun penjara, 6 sebatan dan denda sebanyak RM5,000 bagi Akta 355. Kesimpulannya, peranan ibu bapa dan pihak kerajaan amatlah penting dalam mengeluarkan pengaruh kolonisasi dalam kalangan masyarakat. Sekian sahaja daripada saya serahkan kembali kepada Saudari Zainal Nabila. Terima kasih Saudari Camelia atas penerangan yang diberikan sebentar tadi. Saya serahkan kembali kepada Saudari Nadia selaku moderator pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada Saudari Nabila dan juga Saudari Camelia di atas soalan dan juga jawapan yang padat yang diberikan sebentar tadi. Melalui penerangan yang diberikan, jelaslah bahawa peranan ibu bapa dan juga pihak kerajaan amat penting dalam mengeluarkan pengaruh kolonisasi dalam masyarakat. Kita teruskan sesi soal jawab kita pada hari ini dengan pengajuh soalan yang terakhir. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Haja Nubalkis selaku pengajuh soalan terakhir dalam forum kita pada hari ini. Saya ingin bertanyakan soalan kepada ahli panel ketiga iaitu Saudari N. Kusuma. Semasa saudari menjelaskan tentang kesan ideologi baru yang banyak mempengaruhi manusia sejagat berserta dengan contohnya sebentar tadi, saya ada mendengar saudari menyebut tentang gerakan feminisme dan saya agak kurang jelas tentang hal itu. Bolehkah Saudari N. Kusuma menerangkan dengan lebih terperinci lagi tentang gerakan feminisme? Dipersilakan. Terima kasih Saudari Haja Nubalkis atas soalan yang diansurkan sebentar tadi. Baiklah, feminis atau feminisme bermaksud sebuah perjuangan atau kesedaran untuk memperjuangkan isu wanita, khususnya dalam kesamaan hak antara lelaki dan perempuan. Gerakan feminisme di Malaysia seperti di negara-negara yang bangun yang lain dan di Barat mempunyai matlamat yang sama bagi wanita sejagat. Sama ada kesamaan dalam ekonomi, pendidikan, politik maupun sosial. Walau bagaimanapun, ramai daripada golongan wanita Malaysia kurang selesa digelar feminis disebabkan konotasi dan konsep feminisme itu sendiri yang dianggapkan asing dan mempunyai unsur-unsur kebaratan. Sesetengah pihak pula mencemus gerakan feminisme seperti aktiviti yang tidak sehat dan mencetuskan semangat tidak puas hati yang meningkatkan persangkaan dan permusuhan antara kaum wanita dan lelaki. Sebaiknya, feminisme sama seperti sosialisme iaitu tidak mengenal warna kulit dan bangsa seperti mana gerakan lain yang berfungsi bagi memperjuangkan kebebasan
dan perubahan hanya boleh diperkukuhkan melalui pertandingan tenaga wanita dari kesemua lapisan masyarakat dan hasilnya adalah kebebasan daripada pengeksploitasi, penindasan dan perstrukturan patriarki. Sekian sahaja dari saya. Saya serah kembali kepada saudari Balqis. Terima kasih diucapkan kepada saudari N. Kusuma atas penerangan yang diberi sebentar tadi dengan begitu jelas sekali tentang gerakan feminisme. Saya serahkan semula kepada moderator kita pada hari ini iaitu saudari Nadia. Terima kasih kepada saudari Balqis dan juga saudari N di atas soalan dan penerangan yang diberikan. Melalui penerangan tadi, jelaslah bahawa feminisme layak diperjuangkan bagi mengurangkan penindasan terhadap wanita. Dengan terjawabnya soalan tadi, maka berakhirlah sesi soal jawab kita pada hari ini. Diminta saudari Anis untuk membuat kesimpulan. Terima kasih kepada semua yang sudi hadir pada forum kita pada hari ini. Dari forum ini, kita dapat tahu bahawa ideologi baru, kesan daripada modernisme dan pasca modernisme boleh membawa kemudaratan kepada masyarakat. Semoga forum ini dapat bantu mengeluarkan pengaruh kolonisasi dalam pemikiran generasi anak muda. Harapan saya agar forum ini juga mampu memberikan informasi yang bermanfaat buat semua hadirin yang dihormati. Lantaran keterbatasan waktu, saudari Nadia, mungkin saudari boleh mengakhiri forum ini. Saya mewakili semua ahli panel dan pengajuh soalan mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir menyaksikan forum ini. Sekian sahaja untuk hari ini. Terkasar bahasa tersilap bicara, mohon maafkan. Saya akhiri forum pada hari ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.